Assalamualaikum. Terima kasih sebab ada juga sudi dengar nak tengok video. Bukan nak tengok video ni, podcast kan. Nak dengar apa kita nak sembang. So ni kira apa? Episod ketiga. Ketiga. Betul? Ketiga. So diorang tengah dengar apa ni, Man? Dia orang tengah podcast cara kita. Aduh, bukanlah podcast sembang dalam kereta cara kita. Mantap bro. Aduh. Okay, so sebenarnya terima kasih lah kalau ada yang sudi dengar podcast kita. Sebab aku sendiri pun dengar podcast kita yang dua tu, sebenarnya rasa macam bosan juga pun kan, kadang ada juga. Sebab tak tahu lah, kita tak ada topik yang spesifik ke apa. So tak apa, tapi kita cuba nak baiki sikit dari sikit. Macam ni, Man, aku adalah tunjuk apa podcast kita dekat berapa kenalan aku. So dia orang ada yang feedback positif, ada yang tak ramai orang lah. Kalau korang tengok view, kalau ada orang yang tengok kat YouTube, dia boleh tahulah view berapa orang. Memang view pun tak ramai. So maknanya aku tak tunjuk kat ramai orang lah. Aku pun kalau boleh tak nak kenalan kita tahu, segan tu. Tapi ini zaman kan kita baru sembang pasal media sosial sebelum ni. Kan dia sebenarnya kalau nak kata kita nak sorok, tak boleh sorok, Mat. Kan? Dia memang akan berterusan sampai bila seorang akan tahu juga kan. Tapi as long as kita sampaikan kebaikan, tak ada masalah kot rasanya. Unless kalau aku ajar kau cara nak buat benda-benda bukan-bukan, tu masalah sikit lah. Okay, tak apa. Kau memang selalu positif. Okay, balik kat pasal aku share dengan orang, share dengan kenalan aku. So ada yang kata okay lah, baru nak start, biasalah sembang pun mungkin tengok dalam video tak ada energi. Mungkin ada orang cakap kita tak ada energi, tapi diorang tak faham. Kadang-kadang kita balik kerja, habis kerja baru buat kan. So kita, yelah, itu bukan alasan lah. Tapi apa yang feedback diorang bagi, diorang kata ada yang cakap kenapa nampak macam boring Bukan apa, sebab diorang, aku pun sendiri ada tengok podcast lain yang bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ada podcast yang macam Okay Let's Go. Lepas tu ada podcast lain yang macam interesting tau. And then yang paling diorang macam cakap dengan aku, kata cubalah buat macam gelak-gelak sikit, lawa-lawa sikit. Aku pun sebenarnya tak tahu, Man, macam mana. Aku bukanlah orang yang bukan orang yang kelakar sangat lah. Kau pun tahu kan, aku kalau cerita semua benda serius-serius. Maknanya bukanlah benda tu serius, aku akan cakap secara serius. Aku jarang lah nak buat lawak. Kalau lawak pun selalu kita lawak bahan kawan-kawan. Itulah pasal dia berlaku perasan lah. Sebenarnya cara orang borak ni, contoh kalau kau borak dengan kawan kau masa sekolah, dengan tiba-tiba kau ajak jumpa, tengok meja sebelah tu orang kawan kau juga, tapi dia kawan you. Sebenarnya cara borak korang ni sebenarnya beza-beza lah. So kadang-kadang bagi benda tu kelakar dekat geng-geng ni, tapi tak kelakar dekat geng-geng sana. Ada benda yang dia geng-geng sana dah sekelakar, tapi kat kita rasa tak kelakar kan? Ataupun kurang lah, nampak tak in lah orang kata dalam conversation macam tu. Tak, aku okay, itu pasal member lah. Ni pasal aku nak tanya kau lah, macam mana kita nak buat podcast kita menarik bagi kau lah. Macam mana nak jadikan lagi menarik? Barulah aku semangat nak tunjuk kat member-member you kita dulu, kan. Ya, Syibal Cinca. Nak rasa menarik lah. Sebenarnya diikut pada, sebenarnya semua orang suka pada tips lah, kan. So kalau kadang-kadang kalau aku bukakan pasal tips ni banyak pula kan. Tapi aku rasa hari ni kan, why not kan, kita borak kan, tips-tips kan nak menjadi jadi apa? Jadi apa? Aku pun tak tahu nak cakap apa. Tak payahlah. Banyak benda boleh borak dekat atas meja makan, tapi jangan borak dekat sini. Sebenarnya kau tak ada idea kan nak cakap apa kan? Tak ada. Kita nak cerita pasal apa sebenarnya hari ni? Entahlah, aku start tadi pasal tu lah. Pasal kalau boleh nak jadikan podcast kita ni macam lebih, macam orang lagi enjoy dengar gelak-gelak kan. Tapi itulah, aku bukan jenis macam tu lah, Man. Kan kalau aku gelak-gelak fake pula. Okay lah, macam ni lah. Serius lah. Tapi betul tu, tadi masa kalau borak kat meja tadi, banyak gila cerita. Bila dah masuk nak buat podcast ni, apa benda pun tak keluar. Apa benda? Okay lah. Okay, aku tahu. Ini aku rasa klise, tapi cerita-cerita seram lah. Kau pernah duduk asrama kan?
Kau ada tak cerita paling seram yang kau rasa sendiri? Dekat asrama ke, kat you ke? Okay lah, korang nak cerita seram kan? So aku cerita dengan korang pada hari ni. Dulu sebenarnya lah, aku ni penakut lah. Aku ni penakut sebenarnya kan. Tapi aku ni penakut dia, tahap dia macam mana. Aku ngakui aku tak penakut dulu. Sebab apa dulu bapak aku lah, kita orang kadang macam pergi dalam shopping mall kan, jalan-jalan kan. Tiba-tiba ada satu tempat tu macam satu event ataupun tak tahulah, dia bukan event lah. Dia macam tiba dia ada buka rumah hantu kat situ lah. Tapi orang yang paling semangat adalah bapak aku lah. Bapak aku dengan adik aku seorang lagi lah, nak masuk kan. Tapi kalau aku dah bila nampak rumah hantu dah jauh lah. Satgi ada yang ni family aku nak masuk ni kan. So aku duduk lah kat belakang, bawa makan-makan apa kan. Tiba-tiba bapak aku ajak masuk rumah hantu tu. Tapi kau tak tahu apa yang berlaku kat rumah hantu tu. Bapak aku pergi bayar untuk 3 tiket. Okay, 3 tiket lepas tu? Kan, nak bayar 3 tiket. Dah sampai kat depan 3 tiket tu kan, nak masuk time tu kan. Dia masuk by kumpulan. Okay, 5 orang. Termasuk aku adalah 2 orang kat depan tu kan. Tiba-tiba kalau kata aku stop, aku cakap aku tak nak masuk. Sampai aku rasa macam tak apalah, aku tak nak masuk lah kan. Tapi hakikatnya kau takut kan. Tak tahu lah, dia jadi takut-takut tu tinggi lah masa tu. Tapi bapak aku dengan adik aku dia masuk lah. Dia kata macam okay, dah bujuk-bujuk aku tak nak masuk kak. Bapak aku masuk dengan adik aku. Masuk lah, dengar jeritan semua kat dalam tu kan, bagai kan. Tapi dia macam bila kat dalam tu, bila diorang keluar, adik aku nampak macam seronok kan, kata tu. Tapi ada seram sikit, ada yang tak. Dia kata ada yang takut, ada yang tak ni macam ni kan. Tapi bila tu bapak aku macam paksa aku masuk juga. Aku cakap aku tak nak masuk ni, nak balik, jom lah kita balik semua kan. Bila nak sampai nak balik tu, okey lah. Tapi at least kena rasa kat bapak aku cakap kena masuk kan. Walaupun pejam mata dan peluk dia kan. Tapi aku minta request. Aku request apa kau tahu tak? Aku request rumah hantu tu dia buka lampu. Serius lah? Dia orang betul-betul buka? Ya, ini aku tak simpan kencang. Tak, orang lain tak ada orang lain yang marah ke yang masuk sekali dengan kau? Tapi bapak aku ada plan lah. Maksudnya bila buka lampu permulaan, nampak lampu tu buka, nanti dia akan tutup lah tengah-tengah jalan tu, dah masuk kan. Tapi sebenarnya dah buka lampu tu, tapi at the same time aku dah masuk setengah. Tiba-tiba aku rasa macam sekejap nanti dia tutup lampu, lepas tu aku terus keluar balik. Dan sekali aku tak masuk rumah hantu tu. Nak cerita pasal takut ni dulu kan. Dia sampai tahap macam tu lah kan. Astagfirullahaladzim. Aku tanya soalan kau, cerita seram. Seram dia kat mana? Seram dia kat mana? Sabar. Ini aku nak cerita ni, tapi korang aku nak kau tahu dulu. Okay. Aku dulu macam tu. So tahap penakut kau macam tu lah. Tahap takut kau kira memang penakut lah. Betul. Itu aku tak nafikan lah. Tapi benda tu dia dah jadi lain bila dah makin lama berubah. Nak cakap macam mana lah? Okay lah. Scene masuk asrama lah. Asrama form 1 lah. Form 1 aku dah duduk asrama dah. Lepas habis masa tu sekolah rendah lagi lah. Bila dah habis PSR semua aku duduk asrama. Dah sekolah asrama. So dekat asrama ni semua kau sendiri. Kau nak pergi basuh baju sendiri, kau nak pergi tempat sendiri, kau nak makan semua sendiri lah. So bila dah buat jenis macam tu, jadi macam kehidupan kau dah terbiasa dengan sendiri. Tapi kan kau tahulah, bila kita dah masuk form 1 ni, mulalah senior nak ajak lepak, duduk dekat bilik kita kan, nak ceritakan kisah-kisah seram ni. Sudah Mat. Sudah dah cerita kisah seram, nak dijadikan cerita. Senior ni, dia pula ni orang yang selalu kena rasuk lah. Dia kalau boleh, dia boleh nampak apa tu, ada level-level lah. Laki ke perempuan? Laki tak ada lah perempuan lepak satu asrama Mat. Okay, sorry. Lupa. Kan? Tapi senior ni dia datang, dia lepak. Okay, dia kata okay, dia ada level. Pertama sekali kau akan nampak banyak, kau akan dapat rasa je. Yang kedua, kau akan dapat rasa macam ada cahaya-cahaya. Yang ketiga, sebab dia ada kategori hijab lah. Aku pun tak faham sangat benda ni kan. Tapi kalau salah betulkan lah. Lepas tu yang tu nanti kau akan dapat nampak juga daripada jauh. Dia tak nampak kau. Tapi ada yang satu tu dia nampak kau nampak dia. Dan dia boleh datang dekat kau lah. Dia boleh sentuh kau. Dia ada kategori-kategori ni lah. Dia cerita lah, okay dulu kalau kat asrama ni, kalau kat katil nanti malam-malam kau terbangun, tiba-tiba ada nampak benda warna putih berguling-guling dekat sepanjang katil. Kau tahu lah kat dom punya ni kan, dom punya katil kan. Ya, dom punya katil double decker double decker kan. Tapi specialnya kat tu, aku fikir lah, kalau terguling-guling tu, nak elakkan dia guling macam mana tau? Kita letak baldi kat bawah katil setiap tu.
Serius lah, kau percaya lah. Maknanya kau percaya apa sini kau cerita. Ya betul. Tapi biasalah benda ni boleh percaya. Sebab dulu kan percaya je semua. Sebab dia orang dah melalui kan. Tapi aku rasa macam nak elakkan dia guling, kau letak je baldi kat banyak bawah tu. So dia tak boleh guling kan. Tapi lah, hari ke hari, lama-lama kan, ada jugalah, ada beberapa orang macam kawan-kawan aku ni lah, dia dah mula cerita macam nampak benda pelik-pelik lah. So ada masa tu nak pergi tandas pun rasa macam seram lah benda kan. Tapi bagi aku macam tak nak ambil pot lah. Kenyang pula. Aku tak nak ambil pot lah. Tapi bila tak nak ambil pot tu, ada satu masa tu malam-malam aku terjaga. Aku terjaga lah. Aku jaga, aku rasa aku nak pergi tandas lah kan. Bila aku nak pergi tandas tu kan, Allah, dah lah tak tahan sangat dah ni kan. Tapi aku tak tahu. Jap. Tandas kau tu maknanya jauh ke, dekat daripada dom kau ke, keluar ke, macam mana? Okay, kalau nak jadi kita masa form 1 tu, dom aku tu sebelah tu dah tandas lah. Sebelah tu dah tandas. So aku boleh je lah keluar. Tapi masa tu aku nak kejut kawan aku pun rasa macam bersalah pula nak kejut member kan. So aku keluar je lah pergi tandas, tak tahan kan. Tapi nak jadikan cerita kan, sebenarnya sepanjang aku masuk tandas tu lah, aku rasa macam masa tu aku tak fikir, kau ngantuk-ngantuk kan. Tapi bila dalam tandas tu, dia macam benda tu masuk dalam kepala otak kau. Kau akan rasa macam, wish, teringat pula kisah-kisah senior tadi kan. Nak jadikan cerita macam goyang pula kan. Tapi aku beranikan diri gak lah. Aku jalan lah. Tapi aku dapat merasakan ada benda yang sedang memati lah. Dan ada orang kata, kalau benda tu ada dekat kau kan, meremang bulu roma lah. So bau kencing kau wangi lah masa tu? Kan. Aku pun tak tahu lah kencing aku keluar ke tidak. Basuh aku tak apa. Tak ada lah. Tapi ibaratkan aku dah dapat merasa masa tu meremang bulu roma lah. Rasa macam, wish, ada benda lah ni kan. Rasa tak sedap. Tapi masuk bilik je lah, tidur macam biasa. So kau kencing atas tilam ke? Tak lah, aku kencing lah kat tandas. Settle lah kencing laju lah. Kencing lah. Tapi kencing tu tandas tu, so macam masuk bilik tak ada lah. Tapi aku tak ada lah cerita dengan orang kisah-kisah benda tu. Tapi apa yang bagi aku macam bila Jap. Kau nampak ke tak benda tu? aku tak nampak, tapi aku dapat rasa lah. Oh, rasa lah. Tapi kadang-kadang kita kalau macam sekarang ni pun, kadang kalau kita contoh balik malam ke apa benda, ada je rasa macam benda kan. Tapi tak tahu lah, orang kata jangan layan sangat. Ada orang kata kalau kau tak nampak, kau diam je. Tapi aku tak boleh bayangkan ada orang tu dia boleh nampak, dia boleh tengok kat benda tu. Tu aku tak boleh bayangkan lah. Aku tak minta dah kena sampai tahap macam tu lah. Cuma apa aku nak sampaikan kat sini kan, dia macam mana lah, pasal penakut tadi tu kan. Tapi bila makin lama dah masuk ke arah senior, aku ada lagi senior masa tu, aku dah masuk form 4 kan. Tapi ada senior aku dah form 6 lah masa tu lah. Dia ni memang orang yang pandai boleh buka hijab orang lah kan. Ada duduk stable dengan dia kan. Dia borak lah pasal dia buka hijab apa kan. Baca Al-Fatihah 7 kali dengan satu nafas kan. Aku pun try buat Susah. Aku tak boleh. So dia kata macam, okay, kau nak tengok tak? Okay, dia suruh aku pejam mata. Dia suruh aku pejam mata. Dia pejam mata, lepas tu dia pegang. Lepas tu dia baca apa. Okay, sekarang kau jangan buka mata lagi. Benda tu ada dekat engkau. Kau rasa apa benda, Mat? Dia nak try lah. Malam ke siang? Malam. Masa tu dia nak try lah. Dia kata, nanti aku nak buka kan. Dia try buat macam tu kan. Dia kata kau jangan buka mata. Aku pejam mata betul-betul kan. Lepas tu kata, tak adalah, aku gurau je. Aku buka mata, tapi aku tak nampak apa-apa. Hanya aku nampak dia je. Tapi masa tu aku dengan kawan aku lah, berdua. Tapi nak jadi cerita tu kan, kawan aku ni dia buka betul-betul. Dia buka betul-betul. Sebab bagi dia macam, dia betul-betul nak tengok lah. Mungkin lah dia betul-betul nak tengok, nak rasa ke apa ni kan. Tapi dia buka, nak katakan benda ni betul ke tidak. Sebab kawan aku ni dia boleh ni lah, dia boleh aku percaya lah. Tak, macam mana kau tahu dia buka, dia nampak, dia cakap? Yang ni yang kawan aku nak cerita ni. Kawan aku tu, dia dah buka kan, dia nak rasa benda tu kan. Okay, masa tu senior tu kata, okay, jom kau ikut aku. Kau nak rasa masa dia ikut aku, masa ikut di jalan tu, apa yang terjadi, kau tahu tak? Dia bawa member aku jalan. Okay, dia lalu dekat bawah atap zinc satu. Masa tu atap zinc, setiap kali satu tapak dia langkah tu, ada dengar bunyi kat atas. Tum. Lepas satu lagi tampah. Tum. Kena atap zinc kan ada lalu. Tapi zinc tu dekat lah. Dia tak ada tinggi sangat. Sebab dia atas, bukan atas ni pun, tapi dia tinggi sikit lah. Tapi kau kedengar, weh, betul ke? Maksudnya kawan aku ni cerita, memang dia dapat rasa lah ada bunyi tapak kaki kan. Jadi pun dia macam ada benda jatuh kat tepi. Masa tu dia aku ingat cerita dia sampai kat situ je lah. Ada satu lagi cerita, dia buka tapi dia nampak dia berjauh je.
ada benda matikan dia kan. Tu je. Tapi lepas tu dia tutup balik pasal seram ni kan. Tapi aku dengar cerita tu, tak tahu lah, bila dah selalu dengar cerita pasal hantu ni kan, cerita pasal kisah seram ni kan, dia jadi macam satu trigger point kat diri aku kan. Bukan aku nak minta nampak kan, tapi aku rasa macam dia orang ni, kita kena percaya benda tu ada kan, sama syaitan, jin apa semua, kita kena percaya malaikat semua kan. Tapi benda tu memang wujud. Kita tak boleh kata kita nak elak ke ataupun apa benda kan. Tapi kalau adalah macam tu lah. Tapi nak jadi kita yang the best ni, sampai tahap aku masuk apa tu, matrikulasi tu just macam biasa je lah. Aku keluar malam tengok kan. Tapi kat asrama pun aku dah biasa fly. Semua kalau nampak benda-benda, Weh, kau ni kau pergi beritahu semua orang tahu nanti kau fly. tapi akibatkan malam-malam keluar pun dah tak ada apa sangat lah. So macam tahap tu macam mana aku rasa yang keyakinan ni kan, bila waktu sekolah lah sebenarnya. Waktu sekolah ni aku adalah join daripada group orang panggil tabligh lah. So kita, kepercayaan kita kepada Allah SWT ni kena betul-betul sematkan dalam jiwa dan hati kita ni lah. Kita kena yakin bahawa Allah SWT yang maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. So bila kita ada timbulkan perasaan betul-betul percaya dan yakin terhadap kuasa Allah SWT ni kan, semua benda ni akan jadi biasa. Tu yang aku rasa macam sejak itu aku rasa macam aku tak perlu takut, sebab kita ada Allah. Allah yang satu. Allah yang satu. Okay, aku tak banyak cerita seram lah. Sebab bukannya aku tak percaya benda ni ke apa. Cuma aku tak tahu Loman, aku pernah cerita kat engkau ke tak. Ni jadi masa kat universiti, UiTM Perlis. Oh alamak, tersebut pula UiTM Perlis kan nanti kan. Tapi aku tak beritahu college mana lah. Maknanya kita tidur college mana kan. Okay, so kau tahu, aku sebenarnya aku tak pernah duduk asrama waktu sekolah. Aku masuk universiti terus dah kena duduk college kan. So aku ingat, sebab dulu masa aku kat asrama sekolah aku, budak-budak dia orang selalu cakap kena bangun, kalau kita junior kita kena bangun awal sebab nanti berebut tandas dengan senior. So aku tak tahulah kenapa lurus sangat bila aku masuk. Kau memang lurus dulu. Tak, bukan masa aku macam tu. Tak, bila aku duduk college, so aku memang dalam otak aku, lepas ni aku kena bangun pukul 5, 4.30 pagi mandi. Kalau tak berebut nak pergi kelas. Tapi memang betul pun, semua bangun pukul 7, pukul 7.30, kelas pukul 8, 7.30 bangun baru nak mandi, semua bergaduh. Ramai bangun awal pukul 6, dia dah bangun. Tak, yelah dia orang tak mandi. Dia orang bangun solat. Aku tahu. Dia orang bangun solat, lepas tu tidur balik. Lepas tu dia orang tidur balik, bangun 7.30 baru nak mandi. Semua berebut waktu yang sama nak mandi dengan berak bergaduh. Tandas tak banyak kan. Okay, so aku memang biasa mandi pukul 5 pagi dekat college kita dulu. Dan kalau kau nak tahu, ada seorang lagi budak bilik Syazwan. Alamak, aku selalu tersebut nama. Ada seorang lagi bilik kawan kita. Nama budak ni dia budak Kelantan. Kau kenal tak? Apa? Bukan. Alamak, kena sebut juga. Fahan. Pak An. Bilik Syazwan dengan Mat. So Pak An pun dia memang bangun 5 pagi mandi. Aku memang masuk tandas tu memang jumpa dia. Okay, ada satu pagi ni pagi tu aku bangun, aku dah rasa macam kenapa rasa macam sejuk semacam lah. So aku pergi. Okay, betul lah, hujan. Perlis je kalau hujan malam. Memang sejuk lah. Okay, aku tak nafikan benda tu lah. Tapi ni lain, dia sejuk campur macam ada seram-seram sikit. Tapi aku macam biasa tak buat peduli, aku mandi je. Okay, so aku pelik sebab aku masuk-masuk, Pak An tak ada dalam tandas tu pagi tu. So selalu aku masuk, dia dah tengah gosok gigi waktu tu. So ada satu hari tu aku rasa seram sejuk, tapi aku teruskan mandi. Aku masuk je bilik mandi, tutup pintu. Aku tutup je pintu, tiba-tiba bilik sebelah tu ada bunyi shower. So aku macam tak kisah. Aku rasa mungkin Pak An dah ada tadi, dia masuk dulu, aku tak perasan kan. So aku mandi, shower tu pun ikut shower aku. Aku tutup shower aku, shower sebelah pun tutup. Tapi aku tak ada rasa apalah. So aku dah habis mandi, dah lap semua, aku keluar daripada bilik mandi tu. Aku jerit lah, Pak An ke? Kenapa tak keluar lagi? Apa ni? Bukan macam tu lah. Pak An tu aku tanya pagi tu. Okay, aku lepas mandi, aku keluar, aku tengok pintu sebelah semua tak bertutup. Dan aku tak dengar pun orang buka pintu bilik mandi tu. So
Tapi itulah cerita aku ni tak seram lah. Aku pun tak rasa seram lah. Cuma pagi tu pukul 7 aku tanyalah Pak An. Pak An, pagi tadi kau mandi tak tutup pintu ke? Lepas tu Pak An cakap, aku hari ni bangun lambat lah. Aku macam siapa pula mandi dengan aku pagi tu. Tapi walaupun macam tu, aku esok tu aku mandi sama je. Tapi itulah macam kau cakap tadi lah. Kita ni orang Islam, kelebihan dalam Al-Quran yang Allah bagi yang kita ada dalam Al-Quran, Allah dah ceritakan pasal jin, syaitan dengan manusia. Dan kita kena, sebagai orang Islam, kita kena akui jin, syaitan, manusia, jin ni memang wujud. Dan kan dia juga makhluk Allah. Betul, dia benda ni semua makhluk Allah, kan? So aku rasa macam kadang-kadang aku pelik lah. Ada orang dia terlalu fanatik macam cerita ni seram semua kan. Tapi bagi aku dia akan jadi lagi seram kalau kita makin besar tapi hati kita makin jauh dengan Quran. Tu lagi seram lah. Tak aku cakap betul ni. Sebab patutnya dari sehari ke sehari kita sebagai seorang Muslim, dan aku pernah dengar ustaz cakap benda ni, ustaz daripada luar negara, dia cakap macam mana nak tahu hubungan kita dengan Allah. Solat tu memang kenalah, tu wajib kan. Tapi antara cara kita betul-betul nak tengok macam mana dekatnya diri kita dengan Allah, tengok macam mana kita dengan Al-Quran. Adakah kita luangkan masa sehari tu, at least takkanlah satu ayat pun tak boleh, kan? So entahlah, daripada cerita seram dah jadi ceramahan. Tapi itulah, dia macam kita percaya itu semua makhluk. Tapi bila dah makin berumur, naik kan, aku sampai satu tahap tu aku suka tengok kepada berkaitan dengan mistik ni lah. Dia bukan suka kita cari, tapi kita macam tak tahulah, dia rasa macam ada trigger tu. Rasa macam kadang-kadang aku tengok kat TikTok kan, ada orang dia pergi ke rumah kosong, dia duduk seorang-seorang, dia rakam, dia nampak benda tu kan. Tapi aku faham dia punya perasaan sama ada dia tu memang orang yang mistik ke, memang dia dah ada diri dia ada penunggu apa orang panggil tu, saka lah, apa, jadah semua tu kan. Bukan jadah lah, maksudnya something about dia ada peneman lah, pendamping dia, apa dia mungkin lah seberani ke apa benda kan, tak tahulah. Tapi aku pun dulu pernah rasa macam tu. Ada satu masa tu aku lepak dengan kawan-kawan aku kan, lepak kedai makan je. Dulu masa tu umur dah berapa, baru kan, lepak pukul 10. Pukul 12 tiba-tiba, jom kita pergi dekat kawasan hostel ni, hostel terbiar. Kalau siapa dekat Bangi tahu kan, ada satu kawasan apa dekat JMI tu, ada hostel yang terbiar lama lah. Kita orang memang pergi ke tempat sana kan, malam tu pukul 12. Pukul 12 sampai kat depan pagar tu, memang sunyi, sehabis-habis sunyi lah tempat tu lah. Memang tak ada orang. Nak kata ada anjing pun kau tak nampak ada anjing. Kalau benda semua dengar, rasa macam nak masuk lah ni. Tapi nak masuk tu kena panjat masuk ikut pintu guard dia lah maksudnya. Tapi kita masuk lah. Masuk, daripada tingkat bawah tu nampaklah ada barang peninggalan lama, apa orang kat asrama ke, baju kan. Lepas tu naik ke tingkat atas kan. Tapi dia bukan nak kata nak mencari hantu tu sangat. Tapi ayat dia macam ibaratkan seekers lah. Dulu apa panggil tu, ada pakcik seekers tu, entity. Seekers lah. Seekers lah. Ada seekers apa benda lah semua tu. Nak style-style macam tu lah. Tapi bukan nak, kalau nak minta ada hantu ke apa benda kan, nampak kan. Tapi dia macam enjoy macam jalan dalam keadaan gelap, ramai-ramai. Tapi tak ada ramai. Maksudnya kita orang pergi dalam 5 orang ke macam tu. Tapi jalan lah, jalan tengok kiri kanan semua macam tu kan. Rasa macam diri tu berani lah sangat. Sama lah juga kalau kau perasan lah kan, dekat KL adalah diorang pergi rumah apa orang panggil, Highland apa tu kan, Highland Tower kan. Highland Tower tu dia ada orang kata kat sana budak-budak yang buat-buat je, yang memang ada berlakon apa. Sebab kat sana dah jadi, aku tak pernah pergi sana lah, tapi ada orang pergi sana, dia kata yang sana tu memang budak-budak yang lain-lain tu yang mengacau-ngacau sebenarnya. Tapi dekat sana dah jadi macam satu pot percutian pun ada. Orang kata macam satu tempat yang wajib kau visit. Tapi macam aku tak ada rasa nak eager nak pergi ke sana lah. Sebab rasa macam kat sana orang kata kau pergi pun ramai orang kat sana. So yang kita orang pergi ni memang kat area situ memang tak ada orang langsung lah. Tapi jalan. Tapi at the same time adalah bulu roma kau remang kan. Kau akan terasa macam something yang ada lah. Tapi buat layan tak layan je lah. Dan balik mandi macam biasa tidur. Tapi dah makin lama-lama aku suka cerita filem ni aku suka tengok adalah cerita seram lah. Daripada baik dalam negara ataupun luar negara. Tapi aku prefer cerita daripada luar negara lah. Cerita Thailand ke yang best lah.
So sebab kadang-kadang kita tu tengok kenapa mistik tu berlaku dekat sesebuah keluarga tu ataupun kepada seseorang tu, semuanya mesti banyak sebab. Tu kadang-kadang aku macam try figure out lah. Kalau tengok cerita tu, kita nak try figure. Ini mesti sebab dia ni ada hutang dulu. Dia ni mesti ada sebab bunuh sesiapa ni. Kadang-kadang rasa macam semua benda tu ada sebab dan tersendiri lah. Kau ada member senior yang kau kata boleh buka hijab tu, kau member lagi ke? Kawan lagi? So far nak kata jumpa tu tak ada lah. Tapi kat Facebook tu mungkin ada nampak. Tapi dulu-dulu lah. Oh, maknanya kau posting pasal takaful dia like lah. Lain. Okay, itulah pasal seram Tapi itulah entahlah, kadang-kadang bila dengar cerita pasal orang susah nak mati sebab ada saka semua, memang adalah kejadian. Tapi talking about saka ni kadang-kadang ataupun pendamping ni kadang-kadang bukannya dia minta tau. Dia kadang-kadang daripada keturunan. Tu aku pernah dengar agak. Dia kata dia ni ada sebab dulu arwah moyang dia pernah ada, dia sampai-sampai turun-temurun. Tu boleh jadi kat dia lah. Tapi bagaimana orang tu kadang dia tengok pada di handle ataupun dah buang ke, tu aku tak tahulah. Dia ada rawatan-rawatan yang tertentu lah. Itulah, maknanya benda ni memang wujud, kita memang tahu. Tapi syurga dengan neraka pun wujud, hari akhirat pun wujud. So tumpukan mana yang pasti dululah. Kalau macam jin kita tak nampak sekarang, tapi dekat hari akhirat nanti kita akan nampak dia orang, kita akan nampak jin tak boleh nampak kita. Betul ke Man? Wallahualam, tu aku tak tahu. Okay, so itu apa yang ustaz aku cerita dulu lah. Tapi maknanya yang kita pasti tahu, Allah cerita pasal syurga dengan neraka juga dalam Quran. So itu pun kita kena fokus juga lah. Alamak, jadi ceramah pula Nak cerita pasal cerita seram kan? Tapi tak apa, okey. Tapi sebab dia berkaitan dengan kepercayaan lah. Sebab kadang-kadang kita takut, bukan kita takut ni bahawa diri kita ni, kita sampai takut sangat sampai kita tak sedar bahawa ada kuasa yang lebih besar, iaitu Allah SWT. At least kita kena ingatkan satu sama lain pun okey dah. Tak perlu kita sedar benda tu wujud, tapi jangan takut sampai kita menghilangkan akidah dan syariat kepercayaan kita pada Allah SWT. Tu okey. Yelah, kadang-kadang macam kau suka tengok cerita seram kan, sebab thrill kan. Kau macam nak tahu kan. Tapi kalau kau tanya orang yang boleh nampak hijab, dia orang akan cakap apa yang hantu-hantu yang diorang buat dekat filem tak sehodoh yang sebenarnya. Kau pernah dengar? Tak tahu, aku tak pernah dengar tapi tak tahulah. Aku pun pernah dengar je lah. So kalau cerita dengar-dengar ni, orang kata tu pun boleh terbang kan. So tapi dia macam ada satu tu bagus lah. Aku suka tengok salah satu cerita Pengabdi Setan lah. Pengabdi Setan ni, dia nak kata seram tu, dia tak adalah seram. Kategori dia lah, dia ada kategori dah. Dia tak seram, cuma dia ada pengajaran. Pengajaran dia yang aku tengok Pengabdi Setan tu, yang nombor satu lah kalau siapa yang dah tengok kan, dia akan nampak kehidupan keluarga ni, dia tak jaga solat, dia kehidupan tak mengamalkan cara Islam yang sebenar kan. Walaupun dia Muslim kan, tapi dia tak pernah solat. So mungkin perkara yang macam tu menyebabkan ada benda-benda tu yang lebih dekat dengan kita. That's why solat tu adalah perkara yang pertama. Macam kau pun ada pesan kat tadi pasal Al-Quran. Bagus lah. Itu one of the good way yang sepatutnya kita kena buat dahulu. Sebenarnya barulah benda-benda tu macam mana kita tengok. Tak, itulah aku nak cakap benda tu pun supaya aku ingatkan diri aku. Kalau kadang-kadang satu sama lain lah kita ingatkan. Untuk diri aku sendiri juga. Kadang-kadang kalau aku tengok sendiri video aku balik, so aku tertengok pasal benda ni, aku dah lama tak baca Quran ni, astagfirullahalazim. So teringat balik lah. Aduh bapak, macam baik sangat podcast ni. So sebenarnya aku nak ucapkan thank you lah, terutama kalau kenalan-kenalan rapat aku ataupun Man yang sudi dengar podcast kita orang. Aku tahu ada member-member universiti kita support, tengok like video kita. Tapi itulah, mungkin diorang pun segan nak cakap diorang tengok video kita sebab cringe kan. So lagi sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi dengar ataupun tengok video ni kat YouTube. So insyaAllah nanti next podcast pula kita tengok apa yang kita boleh sembang. Tapi aku rasa lepas ni aku macam nak ajak lagi orang lain lah ada dalam ni, macam sedap sikit cakap 3 orang. Kalau aku cakap engkau je macam betul. Aku pun setuju juga. Sebab kadang-kadang kita kena ada orang yang ketiga ni, dia setuju tak dengan pendapat kita. Kadang-kadang kita bagi pendapat kawan-kawan, orang rasa macam mana boleh lain. Bagus. Kita jemput siapa lah? Aku tengok lah, nanti aku pilih. So
Apa nak cakap thank you very much. Jangan lupa floss gigi. Jangan lupa baca Quran, perbaiki solat. InsyaAllah jumpa next. Apa nama podcast kita, Man? Podcast cara kita. Podcast Sembang dalam kereta cara kita. So InsyaAllah jumpa next video. Jumpa next podcast. Assalamualaikum.